Terima kasih Datuk Speaker. Belanjawan 2021 ini merupakan belanjawan yang tertinggi, yang terbesar. Tetapi tampaknya bahawa saya rasa sangat sedih kerana dalam belanjawan 2021 ini tiada pengumuman tentang sekolah baharu yang diluluskan. Dalam belanjawan 2020, Pakatan Harapan meluluskan 8 buah sekolah baharu termasuklah Putrajaya dan juga Marang. Belanjawan 2021 ini merupakan satu belanjawan untuk melawan COVID-19. Tetapi akhirnya kita tak luluskan sebuah pun sekolah baharu. Jadi saya nak tanya, bagaimana kita nak pastikan bahawa budak-budak kita dapatlah amalkan penjarakan fizikal apabila mereka balik ke sekolah. Menurut NUTP, 50 buah sekolah melaksanakan sistem penggiliran bagilah memastikan penjarakan fizikal berlaku. Murid-murid kita mengambil giliran untuk balik sekolah kerana situasi sekolah yang sangat sesak. Pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan Malaysia menggemukakan 17 cadangan kepada EPU untuklah cadangan sekolah baharu kepada EPU. Malangnya, kebanyakan permohonan KPM ini telah ditolakkan. Jadi saya rasa sangat sedih kerana saya percaya bahawa mestilah tahun ini KPM akan mengemukakan cadangan sekolah baharu yang sama kepada EPU. Tetapi kenapa tempat-tempat yang sesak sepertilah Bukit Jalil, sepertilah Ceras, sepertilah Putrajaya, sepertilah Kota Warisan, Kota Kemuning, tempat-tempat ini tidaklah diberi keutamaan. Saya nampak bahawa satu dana yang sebanyak 85.5 juta ringgit diberikan kepada jasa. Saya nak cadangkan di sini bahawa marilah kita gunakan peruntukan ini untuk mendirikan, membangunkan sekolah baharu. Peruntukan sebanyak 85.5 juta ini bolehlah membina sekurang-kurangnya 2 hingga 3 buah sekolah baharu. Bukankah lebih baik kalau kita gunakan peruntukan ini untuklah manfaat murid-murid dan bukanlah untuk agenda politik PH. Ataupun kalau kita tak mahu mendiri sekolah baharu, 85.5 juta ringgit ini juga boleh digunakan untuklah memperbaiki sekurang-kurangnya 10 hinggalah 12 buah sekolah daif. Ataupun kita boleh melengkap 855 buah sekolah denganlah kemudahan mesra OKU. Ataupun kita juga boleh menggunakan peruntukan ini untuklah memberi 142,500 unit tablet peranti yang berharga RM600 seunit untuklah pembelajaran dalam tarian murid-murid kita. Dan ini sekarang saya nak bergerak kepada isu kedua. Beberapa ahli maklumat telah sebut bahawa semasalah pandemik COVID-19 ini, sekolah kami telah tutup. Sejaklah 9 hari bulan November sampailah sekarang. Penutupan sekolah dibuat di seluruh negara. Tetapi sebenarnya KPM sendiri juga menyedari bahawa masihlah wujud jurang digital dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai latar belakang sosio-ekonomi, sama ada di kawasan bandar, luar bandar ataupun kawasan-kawasan pendalaman. Sebelum saya, 2 orang ahli parlimen juga sebut, sepertilah Kuala Krai telah sebut bahawa 1/3 kawasan kalau tak ada liputan internet. Dan juga yang berhormat Julau juga sebut bahawa di kawasan beliau banyak murid-murid tak ada liputan internet. Jadi saya nak tanya, sekarang kita tutup keseluruhan sekolah di seluruh negara. Bagaimana kita nak pastikan bahawa pembelajaran dalam tarian ini bolehlah dijalankan dengan lancar? Kajian yang dibuat oleh KPM sendiri telah menunjukkan bahawa masih terdapat hampir 37% murid tidak mempunyai sebarang peranti bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam tarian. Dan lapatan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian besar murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan berkesan kerana tidak memiliki peranti bersesuaian dan terdapat juga kekangan dalam akses kepada internet. Jadi keadaan ini telah menyebabkan bahawa pembelajaran dalam talian tidak dapat berlaku secara menyeluruh dan seragam kepada semua murid. Jadi saya nak tanya, kajian telah dibuat oleh KPM dan mereka juga faham dan sedar tentang
jurang digital yang sangat ketara ini. Tetapi dalam Belanjawan 2021 ini, apakah pendekatan yang dicadangkan untuklah mengatasi isu-isu ini? Selain daripada itu, penutupan sekolah juga mempunyai banyak kesan negatif. Terutamanya, keciciran telah meningkat. Berdasarkan rekod KPM, statistik awal murid cicil di Malaysia pada peringkat rendah pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan, iaitu 0.13% berbandinglah 0.12% pada tahun 2019. Pada masa yang sama, peratus murid cicil sekolah menengah turut menunjukkan peningkatan, iaitu 1.26% dalam tempoh pandemik COVID-19 tahun ini berbanding dengan 1.14% pada tahun 2019. Selain daripada itu, kajian daripada UNICEF juga tunjuk bahawa walaupun hadir ke sekolah, seorang daripada 5 orang kanak-kanak hilang minat bersekolah selepas PKP. Jadi, apabila kita menggunakan satu pendekatan untuklah menutupkan semua sekolah, saya nak tanya, apalah cadangan KPM dan juga kerajaan PN untuklah mengatasi isu-isu sebegini? Kerana saya rasa kalau kita tak mahu bergantung kepada pembelajaran dalam tarian, yang ada alternatif yang disediakan oleh KPM adalah TV pendidikan. Tetapi saya rasa setakat ini, TV pendidikan ini adalah amat kurang memuaskan. Saya telah mengikuti jadual yang disediakan oleh KPM untuklah program TV pendidikan di TV OKRTM dan juga Astro Tutor TV dari 5 November tahun ini hinggalah 12 November. Jadi, lebih kurang 1 minggu. Dan inilah dapatan saya. Pertama, untuklah tingkatan 6, hanyalah 3 subjek, 3 mata pelajaran yang diajarkan, iaitu fizik sebanyaklah 55 minit, ekonomik sebanyaklah 27.5 minit dan sejarah untuk 27.5 minit. Itu sahaja untuk tingkatan 6. Lagi teruk adalah tingkatan 2. Dalam tempoh masa 5 November sampailah 12 November ini, tiada mata pelajaran dalam channel-channel yang saya sebut tadi. Berbanding juga dengan sekolah rendah, situasi yang sama. Tahun 1, darjah 1, hanya 1 mata pelajaran yang disiarkan, iaitu matematik sepanjang 30 minit. Di sekolah rendah, untuk tahun 1, untuk darjah 1, 1 minggu sepatutnya seorang murid bolehlah belajar matematik sepanjang 300 minit seminggu. Tetapi dalam TV Pendidikan 3, kita untuk tahun 1 hanya 30 minit yang disediakan. Sama juga untuk tahun 3. Matematik 30 minit seminggu. Bahasa Melayu 150 minit seminggu. Bahasa Inggeris 30 minit seminggu. Jadi untuk seminggu, tahun 3, program yang disiarkan itu adalah sebanyak 210 minit seminggu. Berbanding dengan tahun 1, saya rasa ini agak baiklah. Tetapi, bayangkan, untuk tahun 3, 1 minggu kalau mereka berada di sekolah, jadual untuk mereka belajar adalah sebanyak 1,500 minit seminggu. Jadi apabila kita berbanding 210 minit seminggu dengan 1,500 minit seminggu, kita tahu bahawa ini program TV pendidikan ini sangat-sangat tidak memuaskan. Jadi saya nak tanya, saya faham dan saya setuju bahawa untuk kawasan merah, zon merah, kita tutup sekolah. Ini untuk kebaikan murid-murid kita, untuk guru-guru kita dan juga kita perlulah hargai usaha-usaha frontliner kita. Tetapi bagaimana dengan zon hijau? Semalam, seluruh Pahang, tak ada kes aktif. Zero. Sifar. Seluruh Pahang. Tetapi di kawasan Pahang, semua sekolah juga tutup. Dan kita tahu bahawa di negeri Pahang, terutamalah di kawasan-kawasan pendalaman, banyak sekolah orang asli. Bagaimana mereka nak ikuti sama ada pembelajaran dalam talian ataupun kita rasa bahawa TV pendidikan itu adalah cukup baik untuk mereka.
Jadi saya bukan cakap bahawa saya bantah keputusan MOE, KPM untuk tutup sekolah. Tetapi saya nak tahu bahawa saya sangat curious, saya sangat minat, saya nak tahu keputusan untuk tutup semua sekolah di seluruh Malaysia adalah keputusan KPM ataupun keputusan Ketua Pengarah Kesihatan ataupun Majlis Keselamatan Negara. Dan adakah wajar untuk kita tutup sekolah walaupun di kawasan itu adalah jom hijau sepertilah Pahang, kes baharu zero, jumlah kes aktif juga zero. Kenapa kita tak boleh izinkan murid-murid di kawasan itu untuk balik sekolah kalau ibu bapa setuju? Saya tak ada masalah kalau ibu bapa cakap bahawa mereka tak percaya dan tak rasa selamat untuk hantar anak mereka pergi sekolah. Boleh. Tetapi kita perlu fikir dengan pendekatan yang dilaksanakan oleh KPM sekarang, adakah kita akan jauhkan lagi jurang di antara murid-murid kita? Terutamanya untuklah mereka yang belajar di kawasan pendalaman ataupun kawasan bandar. Saya rasa jurang pendidikan ini adalah satu isu yang sangat penting, tetapi malangnya kita tak nampak keutamaan diberikan dalam belanjawan 2021 ini. Apa cadangan kerajaan PN untuk mengatasi jurang digital ini? Cadangan seperti yang diumumkan oleh Menteri Kewangan, cadangan mereka adalah dapat sumbangan daripada GLC dan juga GLIC sebanyak 150 juta ringgit untuklah memberi 150,000 unit peranti ataupun laptop untuklah murid-murid kita. Tetapi kajian KPM tunjuk bahawa 37% murid tiada peranti sendiri. 30% maksudnya secara keseluruhan hampirlah 1.7 juta orang murid di bawah KPM tiada peranti sendiri. Jadi bagaimana kita nak atasi jurang digital ini? Apalah pendekatan yang diambilkan, yang akan diambilkan olehlah kerajaan kita? Selain daripada itu, saya nak bergerak kepada isu ketiga, iaitu isu perpaduan. Negara kita telah merdeka sepanjang 63 tahun. Sangat sedih kerana pada masa ini, perpaduan nampaknya masih adalah satu isu. Saya rasa sangat sedih kerana masih ada ahli-ahli parlimen yang menyebutkan bahawa, seperti YB Kinabatangan, yang menyebutkan bahawa kepelbagaian sekolah ini yang mengakibatkan perpaduan ini pecah antara kalangan murid kita. Dan kita juga ada seorang timbalan menteri yang cadangkan bahawa kita perlulah tutup HJK, tak kira lah HJKC ataupun HJK. Marilah kita wujud satu aliran sahaja. Saya tak tahu sama ada mereka ada anak ataupun cucu sendiri tak. Di kawasan saya, kawasan yang saya duduk, saya tinggal, anak saya pergi ke HJKC, tetapi mereka juga ada kawan yang pergi ke SK, yang pergi ke sekolah swasta antarabangsa, ada yang pergi ke sekolah antarabangsa, juga ada murid-murid ataupun budak-budak yang pergi ke sekolah agama antarabangsa. Tetapi setiap petang, mereka tak ada masalah untuk pergi ke taman permainan untuk main di sana. Anak saya ada kawan baik, namanya Yusof. Dia suka pergi ke rumah Yusof. Kadang-kadang saya ada difficulties, kesusahan untuk nak panggil dia balik untuk makan malam. Dan sebelum dia balik, dia akan cakap, esok saya akan datang lagi ya Yusof. Apa masalah? Apa masalah? Untuk budak-budak kita, Elsa boleh jadi adora mereka. Mulan boleh jadi adora mereka. Mona juga boleh jadi idora mereka. Jadi budak-budak, untuk budak-budak, sebenarnya mereka tidak bersikap perkauman dan tanpa prejudis. Siapa yang ada prejudis? Siapa yang bersikap perkauman? Malangnya, antara ahli-ahli parlimen yang bersikap begitu. Apabila kita nak cakap bahawa, marilah kita wujudlah satu adiran. Marilah kita hapuskan SJK. Saya nak tanya, sama ada ahli parlimen yang berhormat tersebut jugalah cadang supaya kita juga tutuplah semua sekolah antarabangsa.
Semua sekolah swasta. Tahu tak bahawa kita ada 66 sekolah rendah swasta. Kita juga ada 59 sekolah rendah agama. Kita juga mempunyai 153 sekolah antarabangsa. Dan saya percaya bahawa mungkin di antara kami ada orang yang hantar anak-anak mereka ataupun cucu-cucu mereka pergi ke sekolah antarabangsa. Saya tak akan mempertikaikan hak mereka. Dan saya nak tanya, adakah kerana mereka buat satu keputusan sedemikian, kita akan cakap bahawa ahli yang berhormat itu tak cintai Malaysia? Ataupun anak mereka tak layak untuk jadi orang Malaysia? Jadi saya nak tegaskan di sini bahawa kalau kita nak nampak perpaduan antara pelbagai kaum, antara semua warga Malaysia, janganlah kita salahkan budak-budak yang mungkin pergi ke sekolah swasta, sekolah antarabangsa, SK ataupun SJK. Biarlah kita fikirkan kenyataan kita, sama itu yang akan pecah belahkan rakyat kita. Sekianlah ucapan saya pada hari ini. Terima kasih.